A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair amma ba'du. Kita sambung tadabbur surah Al-A'raf. Kita sampai ayat yang ke-32. InsyaAllah hari ini kita sambung ayat 33. Okey, cuba tengok ayat-ayat yang lepas maksudnya dan juga kaitan dengan ayat hari ini. Dalam ayat yang lepas Allah menceritakan tentang sikap orang-orang musyrikin Mekah secara khusus dan orang-orang kafir secara umum dulu, kini dan selama-lamanya, iaitu mereka suka melakukan perbuatan-perbuatan yang bukan daripada agama, bukan daripada Rasul. Kemudian mereka mendakwa itu adalah yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, mereka mendakwa itu adalah amalan nenek moyang mereka. Jadi maksud yang nak diberitahu ialah mereka tak bersalah. Sama ada mereka ikut apa yang Allah perintah sebagaimana dakwah mereka, ataupun mereka ikut nenek moyang mereka. Mereka bukan buat benda yang baru. Begitulah hujah orang-orang yang tidak beriman dulu, kini dan selama-lamanya. Bila mereka buat sesuatu dan apa yang mereka buat tu dah lama, tidak ada siapa yang menegur, apatah lagi kalau amalan itu daripada nenek moyang mereka, maka terpahat dalam hati mereka bahawa amalan itu daripada Allah. Amalan tu adalah pasti betul. Kalau salah, pasti mak bapak mereka tak akan buat. Kalau salah, pasti ada orang yang menegurnya. Tapi dalam tempoh yang lama dilakukan oleh nenek moyang mereka dan tidak ada siapa yang menegur, maka menimbulkan keyakinan dalam hati mereka bahawa amalan itu adalah betul. Begitulah yang berlaku dalam masyarakat kita. Berapa banyak yang amalan bukan daripada Nabi, tapi oleh kerana dilakukan oleh sekian lama oleh masyarakat, mungkin dah 7 keturunan, akhirnya mereka menganggap itu diperintah oleh Allah, itu daripada Allah, dan itu dilakukan oleh mak bapak mereka, pasti betul. Kalau salah, mana mungkin mak bapak mereka yang sepatut menunjukkan cara terbaik pada mereka tiba-tiba buat benda yang salah, mana mungkin. Itu bahaya fahaman apa yang orang dulu buat mesti betul. Dan bila betul, makna dia datang daripada Allah. Itu bahaya. Jadi Allah nak betulkan fahaman ini, Allah nak betulkan akidah yang salah ni dengan kaedah, iaitu apa saja yang bukan daripada Allah dan Rasul, dia bukan daripada agama, walaupun dilakukan oleh sekian ramai manusia dan sekian lama. Yang agama adalah yang datang daripada Allah dan Rasul sahaja. Jadi Allah begitu dalam ayat yang lepas. Antara amalan mereka yang mereka lakukan, kemudian mereka mendakwa daripada Allah dan dilakukan oleh nenek moyang mereka, ialah yang kita dah bincang sebelum ni, iaitu antaranya mereka tawaf dalam keadaan bertelanjang. Jadi amalan tawaf bertelanjang, mereka mendakwa itu daripada Allah, dan itu telah dilakukan oleh nenek moyang mereka sekian lama. Maka Allah tempelak mereka. Allah berkata, Allah tidak mungkin menyuruh perkara yang keji. Allah tidak mungkin menyuruh benda yang dia perbuatan keji ni, sekali kita tengok terus kita rasa macam tak elok. Itu perbuatan keji. Jadi kalau tengok orang bogel tu, tak ada orang yang rasa benda tu yang baik. Bila semua rasa benda tu tak elok, itu adalah perbuatan keji. Jadi Allah kata Allah tak mungkin menyuruh perbuatan yang keji. Bahkan Allah begitu selepas tu, qul amara rabbi bil qisti. Allah hanya suruh benda yang adil, yang benar.
Kemudian ayat 31, jadi kalau yang orang musyrikin lakukan salah, haram, apa yang halal? Allah kata, yang halal ialah khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaian ketika nak pergi beribadat di masjid ke di surau, pakailah pakaian. Yang tu halal. Yang haramnya tidak pakai pakaian. Cuma bukan semua yang halal tu halal sepanjang masa. Allah tambah satu lagi, wala tusrifu. Pakailah, makanlah, tapi jangan boros, jangan membazir. Kemudian Allah beri amaran kepada sesiapa saja, sama ada orang musyrikin dulu ke sekarang ke, iaitu man harrama zinatallahi, siapa yang telah mengharamkan perhiasan yang Allah halalkan untuk hamba-hambanya, maka itu adalah satu kesalahan yang besar. Allah dah halalkan dan Allah keluarkan ia sebagai tayyibat, benda yang baik, sebagai rezeki kepada hambanya, maka jangan memandai-mandai mengharamkannya. Kemudian Allah kata, zinah, perhiasan ke, makanan ke, semua tu yang baik-baik adalah kul hiya lil ladzina amanu, adalah khusus untuk orang beriman. Di mana? Dalam kehidupan dunia. Tapi walaupun yang baik pakaian ke, makanan ke, khas untuk orang beriman, tapi dikongsi juga untuk orang, kepada orang kafir. Jadi sebab itulah ulama mengatakan, sesiapa saja yang menggunakan nikmat Allah, pakaian ke, makanan ke, kepada benda yang membawa kepada kufur kepada Allah, maka yang diguna itu adalah menjadi haram. Pakaian tu dia beli halal, tapi dia guna untuk maksiat, maka pakaian tu jadi haram. Allah akan soalnya di akhirat besok. Begitu juga makanan. Makanan halal, tapi bila dia makan, lepas makan, dia gunakan tenaga yang hasil daripada yang dimakan itu kepada benda yang haram, maka Allah akan soal. Maka sebab itu Allah kata, di dunia semua yang halal, semua yang tayyib berkongsi orang kafir dan orang beriman. Tapi orang kafir guna dengan cara yang haram, berdosa. Manakala di akhirat besok pula, semua yang baik, pakaian ke, makanan, ia hanya khas halal untuk orang beriman saja dan tak boleh dikongsi kepada orang kafir. Orang kafir ataupun orang tak beriman, bila masuk akhirat, dia tidak ada pakaian, tidak ada makanan, melainkan semuanya adalah azab dalam neraka. Kemudian Allah tutup, itu begitulah nufassilu, kami huraikan, kami detailkan hukum-hukum Allah kepada siapa ni? Kepada liqaumin ya'lamun, kepada kaum yang berilmu, kepada kaum yang berfikir dan berusaha untuk mencari kebenaran. Maka orangnya akan terima apa yang dihalalkan oleh Allah dan apa yang diharamkan oleh Allah. Okey, ayat hari ini Allah nak bagi tahu, Allah nak detailkan lagi apa yang haram sebenarnya. Apa yang haram yang kita orang beriman tak boleh buat. Jadi setelah Allah sebut ni, maka perkara yang haram tu insya-Allah akan menjadi semakin jelas, khususnya kepada orang yang beriman. Kita tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dah. Qul, katakanlah, katakanlah wahai Muhammad, innama, sesungguhnya, innama makna dia sesungguhnya, hanyalah yang Allah haramkan, harrama Rabbi, Tuhanku, harrama telah mengharamkan, al-fawahish. Al-fawahish jamak kepada fahisyah. Jadi kalau satu fahisyah, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan, sebab zina satu. Tapi kalau banyak perbuatan keji yang banyak, plural dia ialah fawahish. Jadi apa makna fahisyah?
Fahisyah daripada perkataan fuhsyu. Apa makna fuhsyu? Fuhsyun ialah sesuatu yang menjijikkan. Keji. Makna bila kita tengok je, kita rasa jijik, kita rasa keji. Jadi kalau nak terjemah fahisyah apa dia? Apa saja yang fitrah manusia yang asal, yang suci, rasa jijik. Itu fahisyah lah. Contohlah. Contoh bila kita tengok orang tu bogel kan. Kita rasa jijiknya. Itu fahisyah lah tu. Jadi fahisyah, apa saja yang fitrah kita, jiwa kita, hati kita merasa keji. Okey? Contoh fahisyah apa dia? Zina, kan? Bila sebut zina je, semua orang tak boleh terima. Liwat, kan? Minum arak, derhaka pada mak bapak, itu semua termasuk fahisyah. Perbuatan keji. Jadi yang Allah haramkan bukan yang manusia haramkan. Kadang-kadang manusia haramkan sebenarnya tak keji pun. Contohlah, orang musyrikin tawaf keliling Kaabah dalam keadaan bogel kan. Dia rasa dia pakai pakaian tu adalah keji, tapi sebenarnya bukan keji. Bahkan pakai pakaian itulah yang terpuji. Jadi cara mengukur manusia sangat berbeza dengan cara Allah mengukur. Allah telah mengharamkan semua perbuatan keji. Seperti apa? Zina, minum arak, bercakap bohong, rasuah. Mazahara, apa yang zahara, zahir. Minha, darinya, dari fawahish, wama batan, dan apa yang batan, batan tersembunyi. Jadi zahara, zahir, nampak. Batan, tersembunyikan. Kita biasa guna dua perkataan ni kan? Bila kita guna dua perkataan ni, zahara dan batan. Kita guna bila hari raya. Maaf, zahir, batin. Okey, kita nak faham apa perbuatan keji yang zahir dan apa perbuatan keji yang batin. Apa dia? Bila Allah sebut dua tu makna dua benda tu berbeza lah. Apa dia yang zahir? Yalah, zahir ni nampak kan? Apa dia contoh? Perbuatan dosa yang nampak. Zina, minum arak, rasuah kan? Nampak kan? Pukul orang, mengumpat, nampak kan? Okey, yang batin? Syirik tak nampak kan? Menipu, riak dan sifat munafik dalam hati, semua tak nampak tu. Kan? Yang kita banyak belajar sifat orang munafik kan di zaman Rasulullah. Zahirnya mereka macam sahabat Nabi, tapi dalamnya mereka lebih jahat daripada orang kafir. Itu batan. Dan ada juga ulama mentafsirkan yang tersembunyi ni ialah mencuri. Sebab apa? Mencuri bila orang mencuri? Masa orang tak nampak. Maka termasuk juga. Ataupun waktu malam kan? Kalau merompak, zahara. Kalau mencuri, penyakit hasad dengki kan? Semua termasuk. Yang tu semua Allah haramkan. Macam mana kita nak tahu benda tu haram? Nabi bagi satu kaedah, satu formula. Al-ismu ialah, dosa ialah apa yang menyebabkan hati kita rasa gelisah. Dan yang kedua, yang kita tak nak orang tahu. Itu makna dosa lah tu. Bila kita cakap bohong kan? Kita bercakap bohong tu, kalau boleh kita tak nak orang tahu kita berbohong. Itu makna dosa lah tu. Kadang-kadang kita tengok apa ni? Drama-drama kan? Kita tengok di belakang suami. Kenapa tak nak tengok depan dia? Kenapa kita tak nak dia tahu?
maknanya itu adalah dosa lah tu. Kan? Kalau benda tu baik, open je. Okey. Okey. Jadi ukuran yang Allah haramkan bukan ikut kepala manusia. Yang Allah haramkan ialah semua yang nafsu jiwa rasa benda tu keji dan jelek. Sama ada zahir ataupun batin. Satu. Ini jenis yang diharamkan Allah. Yang kedua, wal isma, dan isma apa dia? Apa beza pula? Fawahish dengan isma, apa beza? Apa beza? Bezanya ialah fawahish ni khusus dosa-dosa besar. Berzina, minum arak, derhaka pada mak bapak, syirik, kan? Liwat, rasuah. Ini dosa besar. Adapun isma umum. Termasuklah dosa kecil. Dosa kecil apa dia? Apa contoh dosa kecil? Buang sampah tak berdosa. Buang sampah dalam baku tak berdosa. Buang sampah merata-rata, menyakitkan hati orang, dia boleh jadi dosa besar. Membazir masa, itu dosa tu. Kita halang laluan orang, kita pijak selipar orang, kan? Itu semua dosa-dosa kecil. Kita tengok benda haram, kita dengar benda haram, itu adalah dosa-dosa kecil. Termasuk sini isma. Okey, kemudian wal baghya, dan baghya. Baghya apa dia? Baghya ni tajawuz al-had, melampaui batas. Apa maksud dia? Macam mana nak beza ni? Kelampauan. Jadi satu fawahish, dua isma, tiga baghya. Apa pula makna baghya? Baghya ialah dia dosa yang melibatkan hak orang. Taghut tu umum lah. Taghut boleh duduk kat sini, boleh duduk kat situ. Baghya ni dia melibatkan hak orang. Kita ambil selipar orang, kita ambil laptop orang, itu dah masuk baghya. Jadi kalau fawahish dan ismah, dah lebih kepada hak Allah. Tengok Allah nak bagi kita benda yang haram detail. Ada dosa besar, ada dosa kecil, ada dosa yang zahir, ada dosa yang batin, ada dosa yang melibatkan Allah, ada dosa melibatkan manusia. Ambil tanah orang, kan? Kadang-kadang kita keluar masjid, selipar kita tak ada, kita terus ambil selipar orang. Itu baghya. Dan dalam masa sama juga dia adalah ismah, dosa. Okey. Bighairil haq, tanpa hak. Apa makna ni? Ambil hak orang tanpa hak. Kalau ambil hak orang, mana ada tak ambil hak orang dengan hak? Tapi kalau ikut ayat ni macam ada je. Ya Allah kata yang haram pada ambil hak orang tanpa hak. Kalau ambil hak orang dengan hak, mana bolehlah, kan? Macam mana tu? Dia pada zahirnya nampak macam hak orang, tapi sebenarnya kita ambil hak kita. Saya bagi contoh. Nabi dalam peperangan Badar, kan? Asalnya Nabi nak pergi ke mana? Dalam peperangan Badar yang pertama dalam Islam. Nabi nak rampas harta dagangan Abu Sufyan, orang Quraisy, kan? Orang musyrikin Mekah. Itu harta siapa tu? Harta mereka. Tapi kenapa Nabi nak rampas? Sebab sebenarnya Nabi nak ambil hak umat Islam yang telah dirampas oleh orang musyrikin di Mekah. Jadi itu baghyun ataupun tak? Tak. Sebab apa? Sebab dia ambil bil haq. Boleh faham? Okey. Apa lagi? Yang keempat, wa an tusyriku, dan bahawa kamu mensekutukan Allah.
Ini juga dosa, tapi dosa yang paling besar lah, iaitu kamu mensyirikkan Allah malam apa yang tidak yang zil apa dia? Diturunkan dengannya sultanan. Apa makna sultan? Sekarang sultan dah jadi bahasa Melayu kan? Jadi dalam bahasa Melayu apa makna dia? Raja kan? Tapi di sini takkan nak terjemah raja? Nak terjemah apa? Dalam ayat ni sultan adalah hujjah. Hujjah ataupun dalil. Kenapa hujjah dipanggil sultan? Kalau sultan dalam bahasa Melayu lah, sultan tu makna apa? Orang yang ada kuasa kan? Jadi apa kaitan dengan hujjah yang juga dipanggil sultan? Sebab hujjah ni, bila seseorang tu ada hujjah tu menguatkan dia dan menguasai diri dia. Sehingga dia akan buat apa saja demi kerana keyakinannya pada hujjah tu. Betul tak? Jadi hujjah tu bagi seseorang macam sultan. Dia akan buat apa saja. Sebab apa? Dia ada kekuatan, iaitu hujjah, dalil. Berapa ramai yang fahaman betul satu hal lah. Yang fahaman tak betul tapi dia yakin hujjah dia betul. Maka dia akan buat apa saja. Termasuklah dia bunuh diri. Demi nak mempertahankan fahaman dia kan. Jadi apa maksud di sini? Dosa yang keempat, iaitu Allah haramkan kamu mensyirikkan Allah apa yang tidak diturunkan dengannya hujjah. Apa maksud? Haram tak mensyirikkan Allah? Haram syirik kan? Tapi apa yang perlu di hujung ni? Apa yang kamu tidak ada hujjah? Maknanya, kalau ada hujjah, boleh tak syirik pada Allah? Yang Allah larang, tak boleh syirik selagi mana tidak ada hujjah. Jadi kalau kita faham terbalik, ada hujjah, boleh syirik. Boleh kan? Betul kan? Sebenarnya Allah bukan nak membenarkan syirik yang ada hujah, tapi Allah nak beritahu kalau syirik je memang tak ada hujah. Kalau syirik tak ada hujah. Satu. Yang kedua, Allah nak beritahu apa saja yang kamu nak lakukan mesti berdasarkan hujah. Islam nak mengajar kita, nak buat apa saja mesti ada hujah. Kalau tak ada, jangan buat. Kamu nak syirik, silakan, tapi bagi hujah. Tak ada hujah, tinggalkan. Ini yang pemuda Kahfi berdakwah kepada kerajaan ketika zaman dia. Cuba buka surah Al-Kahfi ayat 15. Surah Al-Kahfi ayat 15. Haulai qaumun ittakhazu haulai qaumuna ittakhazu min dunihi alihah. Apa dia? Laula ya'tuna laula ya'tuna alaihim bi sultanin bayyin. Dah. Okey. Kita terbuat ayat ni. Haulai, ini kata-kata siapa ni? Ashabul Kahfi. Sebab itulah ramai orang tak perasan pemuda Kahfi ni kenapa dia pergi ke gua. Kenapa pemuda Kahfi pergi ke gua? Ramai orang tak jelas.
Jadi akhirnya dia buat hujah. Ada keadaan tertentu kita kena pergi ke gua. Apa dalil? Pemuda kafir pergi ke gua. Tapi latar belakang pemuda kafir pergi ke gua, dia tak tahu. Ada masa tu ada tak COVID-19? Tak ada. Jadi kenapa? Kenapa pemuda kafir pergi ke gua? Pemuda kafir ni, dia orang beriman. Dia berdakwah ke tak? Berdakwah tak pada kerajaan dia, pemimpin yang zalim? Berdakwah, ada dalil? Ni. Dalilnya ialah ayat ni, ayat 15, ayat 14 lagi. Ayat 14 lagi dalil pemuda kafir memang pergi berdakwah. Dia bukan lari daripada dakwah. Dia buat kerja dakwah. Ini antara hujah dia. Dia kata apa? Cuba kita terjemah. Haulai, itulah kaum kaum kami. Siapa yang cakap ni? Dan kaum tu siapa? Orang kafir ke orang beriman? Kenapa dia kata kaum kami sedangkan mereka tu kafir? Kenapa? Kita kalau kita berdakwah pada orang Cina yang kafir kan, kita cakap tak bila kita berdakwah dia tolak, kita berkata kaum kita tu, tapi dia Cina. Cakap tak macam tu? Tak kan? Jadi kenapa pemuda kafir menggelarkan kaum mereka yang kufur ialah kaum kami? Apa dia? Itu adalah uslub dakwah. Bila kita berdakwah, jangan anggap mereka tu adalah kaum yang jahat, kaum yang terasing daripada kita. Sebab kita nak berdakwah, kena ketuk hati mereka. Salah satunya menggunakan bahasa yang lembut. Kaum kami. Sebab itulah semua para Nabi bila berdakwah pada kaum dia, walaupun kafir, dia kata apa? Ya qaumi. Dia tak kata, hei, wahai puak-puak ni, tak ada. Ya qaumi. Pemuda kafir kata, kaum mana? Mereka ni, kaum kami ni, ittakhazu, telah mengambil ataupun menjadikan min dunihi, dari selain Allah, alihah, Tuhan-Tuhan yang lain. Laula, apa makna laula? Kenapa tidak? Ataupun kenapa tidak ya'tuna, mereka kaum kami ni membawa kepada mereka bisultan, dengan sama kan sultan ni? Sultan yang bayyin, yang jelas. Hujah yang jelas. Hujah ke atas apa ni? Kamu mengambil selain daripada Allah sebagai Tuhan. Okey. Tapi bagilah hujah. Kalau kamu bagi hujah dan betul-betul ada hujah, kami pun boleh syirik. Boleh faham? Jadi Islam nak mengajar kita, nak buat apa-apa, mesti ada hujah. Begitu juga Islam mengajar kita, kalau nak berdakwah, salah satu cara berdakwah, apa dia? Berdakwah kepada non-Muslim. Caranya apa? Lembut satu. Yang kedua? Tanya mereka, okey, kamu sembah berhala ni, apa hujah kamu bahawa dia boleh membantu kamu? Tanya soalan. Pasti dia tak boleh jawab. Kita kata kalau kamu ada hujah, boleh diterima, saya pun nak sembah berhala. Boleh kah? Dan ulama kata, cuba buka surah An-Namlu. Surah An-Namlu ayat 65. Surah An-Namlu ayat 64, ayat 64. Saya ambil bahagian hujung tu. Ailahun ma'allah qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. 64 surah An-Namlu. Okey, apa maksud dia? Ailahun, adakah Tuhan lain ma'allah, bersama Allah? Kalau betul ada Tuhan lain bersama Allah, sama-sama cipta langit,
sama-sama turunkan hujan, okey. Allah perintah apa? Kul, katalah, hatu, minta pada mereka burhan. Apa makna burhan? Burhan dengan sultan sama. Tengok, Islam mengajar kita berdakwah dengan cara berhujah. Jangan menghukum, jangan melabel. Kalau dia tak ada hujah, biasanya dia buat apa? Dia labelkan. Mana dia tak betul itu. Islam mengajar kita kalau kamu betul, bagi hujah, bukan melabelkan orang. Kenapa kita sikit-sikit nak dalil? Sebab Allah mengajar kita apa-apa saja kena minta dalil. Siapa yang ajar kita minta dalil? Allah. Jadi kamu tak setuju kami minta dalil, kamu tak setuju dengan Al-Quran. Ni Allah tanya apa? Adakah Tuhan lain bersama Allah? Okey, kalau ada, hatu burhanakum. Bawa dalil. Bawa dalil. Tuhan kamu sama-sama menurunkan hujan, sama-sama memberi rezeki. Sama juga surah ni, surah Al-Baqarah ayat 111. Surah Al-Baqarah ayat 111. Waqalu lan yadkhula al-jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Baqarah 111. Tengok, ini juga ayat yang Allah nak ajar kita supaya nak buat apa-apa kena ada dua hujah, dan kalau nak berdakwah minta hujah daripada orang. Kalau dia tak ada hujah, tak payahlah buang masa. Okey, waqalu, mereka berkata, mereka ni orang Yahudi dan Nasara, lan yadkhula al-jannah, tidak akan masuk syurga illa kecuali man kana hudan, orang yang Yahudi. Hudan makna orang Yahudi. Siapa yang cakap ni? Orang Yahudi cakap apa? Dia cakap pada Nabi, pada orang beriman, bahkan pada orang Nasrani. Tak ada siapa yang boleh masuk syurga melainkan orang Yahudi sahaja, full stop. Orang Nasara pula cakap yang sama juga. Dia kata apa? Tidak sekali-kali akan masuk syurga kecuali Nasara. Nabi Muhammad tak masuk, orang beriman tak masuk, Yahudi tak masuk. Maka Allah tanya, Allah tempelak, tilka, itulah amaniyuhum. Apa dia amani? Angan-angan. Angan-angan. Kemudian Allah kata pada Nabi, kul, katalah pada mereka, hatu. Hatu apa dia? Bawa datang. Burhan. Burhan sama dengan sultan. Bawa datang bukti kamu sekiranya kamu bercakap benar. Kamu kata kamu ahli syurga. Okey, bagi bukti. Apa ciri-ciri ahli syurga dan apa yang kamu telah buat? Dia jawab apa? Dalam ayat lain lah. Dalam ayat lain Allah kata, Kul tamannau al-maut. Kalau betul kamu ahli syurga, sekarang juga mati. Matilah sebab apa? Buat apa duduk kat dunia? Kamu memang dah confirm ahli syurga. Masuk syurga terus. Relax je. Dia kata apa? Walan yatamannauhu abadan. Mereka tak mungkin sama sekali nak masuk syurga, bercita-cita nak mati sekarang. Sebab apa? Bima kasabat aidihim. Disebabkan dosa yang mereka lakukan, mereka tak yakin masuk syurga. Habis yang ni apa dia? Dakwaan. Boleh? Jadi Islam mengajar kita, jangan tuduh-menuduh, jangan label-melabel, tapi berhujah dengan membawa dalil. Kalau tak ada dalil, sudah, diam. Tak payah berdebat, buang masa je. Okey? Yang keempat, yang kelima. Sebenarnya ni satu sini
Dosa yang zahir, fahisyah yang zahir satu. Fahisyah yang batin dua. Fahisyah fahisyah yang batin dua. Isma tiga. Baghiyah empat. Syirik lima. Yang Allah sebut benda-benda yang haram. Yang keenam apa dia? Ini yang keenam. Wa an taqulu, dan bahawa kamu berkata ala Allah, ke atas Allah, mala, apa yang kamu tidak ada ilmu. Okey, dosa yang keenam, yang Allah sebut haram ialah, iaitu apa ni? Berkata kepada Allah apa yang kamu tidak ada ilmu. Apa dia contoh? Berkata pada Allah yang kamu tidak ada ilmu, hukumnya haram. Apa dia contoh? Sama. Mengatakan Allah ada anak. Apa dalil? Ada ilmu tak? Tak ada. Haram. Mengatakan tentang sifat-sifat Allah. Kan? Allah sebut apa? Istawa, kan? Allah sebut istawa, tapi kamu tukar. Ada dalil tak? Ada ilmu tak? Sebab kalau tak tukar, mengelirukan. Mana kamu bercakap bukan berdasarkan ilmu. Itu termasuk. Ulama kata kita menukarkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah berdasarkan kefahaman kita, maka hukumnya haram. Dan juga termasuk juga ialah kita mengatakan yang ni halal, yang ni haram, tapi tidak ada dalil. Boleh buka surah An-Nahl ayat 109. Betul ke? 109. Bukan. Okey, An-Nahl 116. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum haza halalun wa haza al-kazib. Kemudian haza wa haza haramun. Kemudian litaftaru 'ala Allahi al-kazib. Dah. Okey. Cuba tadabbur. Allah kata apa? Wala taqulu. Jangan kamu berkata. Bila Allah kata jangan tu makna haram. Apa yang haram? Jangan kamu kata al-kazib. Sebenarnya maksud macam ni. Jangan kamu berkata dusta. Apa dusta tu? Iaitu lima tasifu alsinatukum. Apa yang diucapkan oleh lidah kamu. Apa tu? Yang lidah kamu ucap dan sebenarnya dusta. Iaitu ini haza halal wa haza haram. Siapa cakap halal? Saya rasalah. Itu adalah al-kazib. Kemudian Allah simpulkan litaftaru, supaya kamu ucap yang ni halal, yang ni haram ikut suka kamu,
litaftaru, supaya kamu mereka-reka ke atas Allah al-kazib, dusta. Banyak tak berlaku ni? Dia orang musyrikin Mekah lah, dia kata kalau pakai pakaian masa tawaf haram, pada Allah kata halal, maka dia telah berdusta kepada Allah. Okey, dalam konteks kita sekarang, ada tak masyarakat yang mengatakan halal tapi sebenarnya haram? Ataupun sebaliknya, dia kata haram sebenarnya halal? Contoh apa dia? Contoh. Ada setengah-setengah perempuan dia kata apa? Perempuan bila haid tak boleh pergi ke kubur. Bila tak boleh pergi itu macam haram kan? Itu termasuk berdusta pada Allah. Pergi ke kubur tak ada kaitan haid dengan suci, tak ada. Dia pergi ke kubur kaitan dengan perempuan ataupun lelaki. Ada pendapat kata perempuan je tak boleh pergi. Bukan sebab dia haid tapi sebab dia perempuan. Ada juga contoh apa ni? Dia kata tak boleh campur makanan lauk dan darah. Itu tak boleh campur tu, dia mengharamkan yang sebenarnya halal. Termasuk tu. Tak boleh tidur lepas asar kan? Dia tak kata halal, tak kata haram, tapi kata tak boleh tidur tu sebenarnya salah. Bila kata tak boleh, dia telah membuat syariat yang baru. Tak boleh tidur lepas asar sebab apa? Menjadi gila. Sebab tu yang semua gila tu sebab tidur lepas asar. Bukan, tak boleh. Apa lagi? Banyak berlaku dalam masyarakat kita. Tak boleh musafir hari? Tak boleh ambil gambar 3 orang. Tak boleh ambil gambar 3 orang. Tak boleh musafir apa? Hari Jumaat kan? Semua banyak. Kadang-kadang dia cakap spontan je, tapi sebenar dia termasuk dalam amaran ni. Dia berkata tanpa ilmu. Kenapa dia kata berkata kepada Allah? Sebab hak menghalal dan mengharam ialah hak Tuhan. Bila dia cakap tanpa dalil, dia mengambil hak Allah. Banyak berlaku dalam masyarakat kita kan. Okey. Siapa sifu yang mengajar manusia supaya bercakap tentang hukum dalam keadaan dia jahil? Siapa sifu dia? Sifu ni memang antara target dia ialah supaya kita selalu bercakap benda yang halal kita kata haram, yang haram kita dia nak sangat. Sebab apa? Supaya kita buat dosa. Ini dosa besar ni tanpa kita sedar. Sifunya ialah syaitan. Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 169. Surah Al-Baqarah. Ini kerja syaitan. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ayat sebelum ni cerita pasal syaitan. Ayat 168 Allah kata, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Innahu kana lakum aduwwun mubin. Sebab dia musuh kamu yang nyata. Kemudian Allah bagi tahu kenapa tak boleh ikut syaitan. Selain pada sebab dia adalah musuh, selain pada itu kenapa tak boleh ikut? Sebab innama ya'murukum bisu'. Sebab syaitan ni kerja dia apa? Selalu menyuruh benda yang jahat. Ya'muru ni fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' menunjukkan apa? Sentiasa 24 jam. Dia tak pernah berehat daripada menyuruh, menghasut kamu supaya buat benda yang jahat. Yang kedua, fahsya. Fahsya, dosa besar. Ni dosa kecil, fahsya dosa besar. 2. Yang ketiga, apa yang syaitan selalu suruh manusia? Wa an taqulu, sama dengan ayat ni. Supaya kamu selalu berkata tentang agama yang kamu tidak ada ilmu.
Berapa ramai yang bila tanya terus jawab tanpa dia rujuk, tanpa ada dalil. Maka dia termasuk amaran dalam ayat ni. Kadang-kadang kita pun tak tahulah masa ada kematian kan. Kalau ada majlis di rumah tu, kalau ada kematian, ada mayat ke, apa dia buat? Dia tutup semua kan, gambar, TV pun dia tutup kan. Tahu tak tahu? Oh, di Kelantan ada lagi Fatih. Kan kalau ada mayat dalam rumah, dia akan tutup dengan kain, TV, gambar apa semua dia tutup. Kan? Ada kepercayaan. Itu termasuk ni. Dia mengatakan tentang agama benda yang dia tidak ada asas. Okey? Sama juga orang yang berkata, saya buat ibadat ni, betul lah Nabi tak buat, tapi Nabi tak larang. Kemudian dia kata apa? Salah ke? Salah ke kan? Termasuk dalam konteks ayat ni. Kamu berkata ataupun kamu buat apa yang kamu tidak ada ilmu. Sekarang bila kata kamu berhujah, salah ke? Sekarang kamu pakai apa tu? Bukan pakai sultan. Apa saja amalan dalam agama mesti ada sultan, bukan akal. Ada Sa'id bin Al-Musayyib, dia tengok ada seorang tu solat, lepas solat sunat fajar dia solat beberapa rakaat lagi, bukan 2 saja. Jadi Sa'id bin Musayyib pun tegur, dia kata, kenapa kamu solat lebih daripada 2? Maka jawapannya dia kata, takkanlah Allah nak azab aku sebab aku solat. Logik tak? Aku bukan buat maksiat, takkanlah aku solat Allah nak azab. Maka jawab Sa'id bin Al-Musayyib, Allah tak akan azab kamu bukan sebab solat. Allah akan azab kamu sebab kamu menyalahi sunnah Nabi. Solat tak salah, tapi yang salah cara tu. Cara tu Nabi tak buat. Kan? Okey. Kemudian walikulli ummatin, dan bagi setiap umat. Umat ni ialah generasi, puak, kaum kan. Ajal bermakna tempoh. Ajal maut. Saya tak tahu orang Melayu bila sebut ajal dia sambung maut. Sebenarnya ajal dalam bahasa Arab bukan maut. Tempoh. Tak, kadang-kadang tempoh tempoh edah. Guna perkataan ajal juga. Ajal adalah tempoh, bukan mesti mati. Sampai ajal. Sampai tempoh dia mati. Kenapa kereta aksiden dah sampai ajal? Mana sampai tempoh kereta tu aksiden. Okey. Jadi setiap umat, setiap bangsa, setiap kaum ada tempohnya. Tempoh apa ni? Ya, tempoh apa? Ada 2. Satu tempoh kematian, yang kedua cerita ni cerita tentang apa ni? Cerita ayat ni dan ayat sebelum ni cerita tentang apa? Orang? Apa pula kafir? Cerita orang musyrikin. Kan? Cerita dalam Quran kebanyakan cerita orang musyrikin, cerita kaum yang engkar. Dan apa akibat bila mereka engkar kepada Allah? Apa Allah timpa pada mereka? Azab kan? Jadi maksud aja setiap kaum yang menentang Allah akan tiba masa Allah akan menurunkan azab selain pada kematian. Kemudian faizaja, maka apabila jaa telah datang apa ni? Ajal mereka ataupun tempoh kebinasaan mereka, maka la yastakhirun, tidak mereka yastakhirun apa dah? Lewat. Sa'ah, apa makna sa'ah? Sesaat. Saat, satu saat, itu dah bahasa Arab tu asalnya, saat. Sesaat pun. Dan wala yastaqdimun, dan
tidak yastaqdimun, tidak dicepatkan. Okey, apa maksud ni? Jadi kalau tempoh kematian dia mati pukul 6, tak mungkin mati pukul 6.29 petang, kan? Tak mungkin malaikat datang terlewat pukul 6.30 sebab jalan jam. Ataupun tak mungkin malaikat datang awal. Itu pasal kematian. Yang kedua, kalau ajal tu maksud apa? Kebinasaan. Kalau Allah nak binasakan satu kaum di waktu malam, maka tidak akan dilewatkan dan tidak akan dipercepatkan. Sebab tu kalau kita tengok kisah kaum Nabi Lut. Bila Allah nak binasakan kaum dia, apa yang Allah perintah pada Nabi Lut? Keluar. Lepas tu Allah cakap apa pada Nabi Lut? Jangan tengok belakang. Kenapa? Kalau kamu tengok belakang, mereka diazab, kamu pun kena tempias. Sebab bila datang tak akan dilewatkan. Walaupun satu tak. Keluar, jalan terus. Boleh? Allah kata pada Bani Israel kan, kunu qiradatan khasi'in. Pukul 6.29, mereka akan menjadi kera. 6.29 tepat jadi kera. Jadi ayat ni, kalau pengajaran untuk kita apa dia ni? Pengajaran untuk kita. Ayat terakhir ni. Jangan buang masa lah. Sebab setiap saat akan dikira, kan? Setiap saat akan dikira, maka jangan buang masa. Walaupun satu saat. Satu saat itu adalah umur kita dan akan disoal. Walaupun 1 second. Kemudian yang kedua, bila nak buat amalan, jangan tunggu yang besar-besar. Boleh tak kita buat amalan setiap saat? Boleh tak? Boleh. Kadang-kadang duit tak ada, tapi boleh je buat amalan. Senyum pada orang kan? Kadang-kadang menghiburkan hati orang. Kadang-kadang cuci masjid. Kadang-kadang kemas rumah kita. Semua tu amalan yang akan dikira sebagai pahala. Tapi sekarang berapa ramai yang buang masa? Bukan 1 saat, tapi berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai lepas pencen pun buang masa lagi. Sebab mereka tak yakin pada ayat ni. Dan sebab itulah semua yang mati minta apa? Untuk apa? Dia minta nak bersembang ke, nak cari duit ke, nak top up ke, tak ada. Yang dia minta ialah untuk beramal. Sebab tu kata Imam Hasan Al-Basri, semua yang mati, semua minta izin pada Allah untuk kembali ke dunia untuk satu benda je, buat beramal. Termasuk sedekah. Tapi mereka, semua yang minta, semua tak diizinkan. Sebaliknya, kita semua yang masih hidup, semua ada peluang untuk beramal. Tapi ramai tak minta dan tak buat. Betul? Sebab tak yakin. Bila kita akan betul-betul yakin? Bila dah ja'a ajaluhum. Okey? Cukup setakat ni. Boleh, bawah sekali. Bolehkah melazimi surah-surah ketika haid? Contoh membaca Al-Kahfi hari Jumaat. Dia melazimi surah, dia tak salah. Cuma mestilah berdasarkan dalil, macam kita bincang tadi. Kalau kita nak lazimi surah setiap minggu ke setiap hari, biarlah berdasarkan dalil, bukan berdasarkan pendapat kita. Contohnya, surah Al-Mulk. Kan? Ada dalil, walaupun sebagai ulama kata dhaif, iaitu Nabi sentiasa membaca surah Al-Mulk setiap kali sebelum tidur. Jadi nak melazimi apa-apa surah ke, apa-apa zikir ke, sebaik-baiknya ialah biarlah berdasarkan dalil. Sebab kita tak nak amalan kita akhirnya jadi haba'an mansura, sia-sia. Sebab tak sama dengan Nabi. Jadi pastikan amalan kita buat yang insya-Allah akan diterima oleh Allah. Iaitu syaratnya ikhlas kerana Allah. Yang kedua, selari dengan Nabi. Kemudian ada pun surah Al-Kahfi, ada hadis Nabi kata siapa yang baca surah Al-Kahfi, maka dia beri cahaya antara 2 Jumaat.
Ada satu hadis juga tak sebut pun hari Jumaat. Maknanya boleh baca surah Kahfi sepanjang minggu. Kita baca surah Kahfi setiap minggu, hari apa? Bebas. Nak baca hari Ahad boleh, Isnin boleh, Selasa boleh, Rabu boleh, Jumaat pun boleh. Tak ada masalah. Jadi jawapan kepada boleh tak ketika haid melazimi surah tertentu? Boleh, jawapannya boleh. Cuma bila haid tu ulama beza pendapat lah. Ada mengatakan tak boleh baca, wanita haid tak boleh baca Quran. Ada pendapat mengatakan boleh baca. Jadi kalau ikut mazhab Syafi'i, mazhab kita, wanita yang dalam haid tak boleh membaca Al-Quran. Maka bacalah terjemahan ataupun bacalah zikir ke, buku-buku tafsir, buku agama dan sebagainya. Bolehkah ajar dipanjangkan dengan berdoa? Okey, ada dua benda yang boleh memanjangkan, melewatkan ajal kita. Satu, doa. Nabi kata la yuraddu al-qada'u illa ad-du'a. Tidak boleh mengubah qada melainkan dengan doa. Yang kedua iaitu silaturahim. Silaturahim. Kita dah baca dua hari lepas ke. Nabi kata siapa yang suka rezekinya bertambah dan ajalnya dilewatkan, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung silaturahimnya. Cuma kita kena faham, ulama berbeza pendapat tentang umur panjang disebabkan doa dan silaturahim. Ada ulama mengatakan panjang umur disebabkan doa, bukan kalau Allah takdirkan umur 60 akan jadi 65, bukan. Tapi yang berlaku ialah umur 60 juga. Tapi sebab kita berdoa, umur 60 dia berkat. Sehingga kita boleh buat banyak benda. Kalau sebelum ni satu hari baca Quran satu page je. Tapi sebab kita berdoa, Allah bagi keberkatan hari tu. Bahkan setiap hari, kita boleh baca banyak, boleh zikir, boleh banyak benda kebaikan kita boleh buat. Sebab umur kita berkat. Kenapa? Sebab doa. Ataupun sebab kita sambung silaturahim. Dan ada juga pendapat yang kedua, dia kata, panjang umur disebabkan silaturahim dan doa, betul-betul panjang. Daripada asal 60 jadi 65. Tapi sebenarnya yang 65 pun ialah juga yang Allah takdirkan daripada awal. Macam ni, ulama kata kita ada dua takdir. Satu 60 kalau tak sambung silaturahim. Satu lagi takdir kita 65 kalau sambung silaturahim. Bila kita sambung, Allah takdirkan yang satu lagi. Wallahu a'lam. Ada tak dia khusus bila melakukan solat sunat witir? Doa. Adakah doa khusus? Tak ada. Tak ada. Solat duha, solat witir, tidak ada doa khusus yang diajar oleh Nabi kepada umatnya. Dan sebenarnya Nabi tak tetapkan doa adalah satu rahmat kepada kita. Cuma bayangkan setiap solat sunat Nabi tetapkan kena baca surah sekian. Setiap solat sunat kena baca doa sekian. Berapa ramai yang tak akan buat disebabkan tak hafal doa dan surah sekian. Makna Nabi tidak ada rahmat. Tak, Nabi rahmatan lil alamin. Nabi tahu umat dia terlalu lemah. Kadang-kadang doa pendek pun tak boleh hafal. Kadang-kadang surah pendek pun tak boleh hafal. Maka Nabi terbuka open. Jadi bila Nabi tak tetapkan, bersyukurlah. Makna kita bebas nak baca doa apa, nak baca surah apa. Wallahu a'lam. Baca penghulu zikir ada apa tu? Dalil tak? Ada. Ada. Ada sahih. Nabi kata siapa yang baca penghulu zikir. Apa dia penghulu zikir? Sayyidu istighfar. Apa dia? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, kan? Nabi kata siapa baca doa ni dengan penuh yakin di waktu pagi, dan kalau dia mati pagi tu dia akan masuk syurga. Hadis sahih. Dan kalau dia baca Sayyidu istighfar ni di waktu petang dengan penuh yakin, dia mati malam tu dia masuk syurga. Hadis sahih. Ada tempat yang nak bina masjid. Kita sekarang sedang membina masjid di Nigeria dan kita masih memerlukan sedikit kos bajet untuk melengkapkan masjid tu. Masjid ni, kawasan di Nigeria ni diuruskan oleh kawan-kawan kita pelajar Nigeria yang belajar di Malaysia. Kawasan tu masjid tak ada, tapi orang Islam ramai juga, anak-anak yatim pun ramai.
Jadi bila masjid ni siap, akan jadikan sebagai pusat untuk sebarkan Islam, untuk buat kelas agama dan penempatan untuk anak yatim. Kita dah belanja lebih kurang 300,000 lebih. Jadi perlukan sikit. Jadi kalau betul nak infak untuk masjid, boleh masuk tabung rulang dan tulis untuk Nigeria. Bagaimana dosa kecil yang dilakukan berterusan? Ya. Dosa kecil yang dilakukan berterusan, dia akan naik taraf menjadi dosa besar. Ada kaedah yang ulama bagi, la saghirata ma'al istimrar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan berterusan. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan berterusan. Makna apa? Dosa kecil itu akan bertukar menjadi dosa besar. Dan wala kabirah ma'al istighfar. Dan tidak ada dosa besar dengan bertaubat kepada Allah. Wallahu a'lam. Macam mana nak istighfar kalau dah tak ingat apa yang kita pernah ucapkan? Apa ni? Macam mana nak istighfar kalau dah tak ingat apa yang kita ingat apa tu? Dosa ke? Tak, kalau tak ingat dosa ke? Kalau tak ingat dosa, tak ada dosa lah tu. Kalau zaman-zaman kecil sebelum balik, dia tak kira dosa. Kalau dah balik kita buat dosa, biasanya kita ingat. Kalau betul-betul tak ingat, minta ampun je kepada Allah secara umum. Soalan saya, memberi salam ketika bertemu itu sunnah. Bagaimana dengan berjabat tangan? Ya. Cukupkah sekadar mengucapkan salam? Tak. Dua-dua sunnah Nabi. Bagi salam, Assalamualaikum, sunnah. Berjabat tangan antara lelaki sama lelaki, perempuan dengan perempuan, sunnah Nabi. Bahkan kelebihannya besar. Nabi kata tidak ada antara seorang beriman dengan orang beriman berjabat tangan, mereka dosanya gugur sehingga dia dilepaskan tangannya. Hadis sahih. Jadi kalau salah satu nak gugurkan dosa kita, jumpa orang bagi salam, jabat tangan. Jangan lepaskan berjabat tangan. Tapi jangan pula tak lepas-lepas pula. Bagaimana kita mahu menasihati orang yang mendalami ilmu, makrifah dan hakikat? Kerana saya lihat mereka melihat agama seperti ada perkara yang tersembunyi. Dia orang yang mendalami ilmu makrifah ni, makrifah makna dia tahu. Kalau dia tahu apa ni? Ilmu yang paling penting ialah tahu Allah, makrifatullah. Jadi kalau dia kenal Allah, dia akan buat semua perintah Allah. Allah suruh solat, dia solat. Allah suruh tutup aurat, dia tutup aurat. Allah kata jangan berbohong, dia tak akan berbohong. Tapi kalau dia ada ilmu makrifah, kononnya tapi tak solat, itu bukan ilmu makrifah, itu ilmu kejahilan. Betulkan istilah. Kadang-kadang kita kata orang yang tak solat sebab dia tahu ilmu makrifah. Salah tu. Itu ilmu kejahilan. Kalau dia makrifatullah, ada ilmu makrifatullah, dia orang pertama yang mendirikan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cara nak berdepan dengan hujah macam kita cakap ni. Tanya dia dalil. Kalau dia kata tak wajib salat. Tak wajib salat kan? Sebab apa? Sebab Allah kata celakalah bagi orang yang salat dan lalai dalam salat. Maka dia guna hujah apa? Orang yang lalai dalam salat celaka. Maka untuk mengelakkan celaka, jangan salat. Okey, kita tanya dia balik. Kita tanya hujah. Kalau tak salat, apa pula hukum? Tadi kalau kamu kata, kalau salat dan lalai, celaka. Maka kamu buat kesimpulan, tak payah salat. Okey, kita tanya dia pula, apa pula hukum orang tak salat? Dia tak tahulah dia boleh jawab ke tak. Kita jawab. Allah sebut dalam surah Al-Muddassir, orang ahli syurga bertanya kepada ahli neraka, ma salakakum fi saqar? Apa sebab kamu masuk neraka saqar? Apa jawapan penghuni neraka? Qalu lam nakum minal musallin. Sebab kami tak salat. Jadi kalau kamu tak salat, alasan sebab tak khusyuk, kamu pun ahli neraka. Jadi salat tak khusyuk, tak betul. Tak salat langsung, lagi tak betul. Jadi yang betul beda. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un.
Yang lalai celaka. Maka betulkan solat kamu. Bukan tak salat, betulkan solat kamu bagi khusyuk. Sebab Allah kata berjayalah orang yang khusyuk dalam solat. Wallahu a'lam. Jadi cara nak berdebat dengan mereka ni ialah dengan berhujah, dengan berdalil. Masa haid, bolehkah saya mengajak anak-anak? Boleh. Ulama hampir majoriti ulama mengatakan kalau tujuan untuk mengajar anak ke ataupun untuk belajar Quran, masa haid dibolehkan. Sebab itu dikira sebagai darurah. Kalau setiap kali uzur, setiap kali berhenti, setiap kali cuti, maka pengajian kita tidak akan lancar dan kita ambil masa yang lama untuk mahir dalam baca Al-Quran. Boleh saya tahu pendapat Ustaz mengenai ayat manzil? Ayat manzil apa dia ayat manzil? Saya tahu ayat Al-Quran je. Untuk mengubat unsur-unsur rohani. Saya tak tahu. Saya tak tahu ayat manzil lah. Yang saya tahu ayat Al-Quran je. Ada tak doa khusus bila melakukan salat witir? Tak ada. Dia jawab tadi. Tolong pencerahan. Jadilah seperti angin. Tidak perlu terlihat. Namun mampu berubah. Tidak harus selalu memunculkan diri. Walaupun sebenarnya selalu ada. Kerana untuk memberi manfaat tidak harus jadi yang paling terlihat. Tak payah buat pencerahan benda yang memang tak akan cerah pun. Ini bukan kata-kata Allah, bukan hadis Nabi, bukan kata-kata ulama. Jadi janganlah kita buang masa untuk mencerahkan perkataan yang mengelirukan. Yang Allah suruh tadabbur ialah Al-Quran. Yang Allah suruh kita belajar ialah hadis Nabi. Cukup. Sebab itulah Quran cukup jelas. Hadis Nabi cukup jelas. Kenapa kita nak cakap benda yang tak jelas? Yang Allah perintah cukup jelas. Jadi belajar yang jelas dan yang datang daripada Allah dan Rasul. Wallahu a'lam. Mengada-ngadakan amalan baru dalam agama. Contoh amalan tahlil, kenduri awal. Tapi macam mana nak berhujah bila saudara sendiri yang nak buat kepada si mati? Adakah salah jika kita ikut sekali? Tak, kalau kita yakin benda tu tak ada dalil, sebaik-baiknya kita jangan ikut. Tapi kalau kita tak ikut boleh menyebabkan berlaku perpecahan, putus hubungan silaturahim, elakkan. Kita pergi bukan kerana setuju dengan amalan tu, tapi kita pergi untuk menjaga hubungan ukhuwah, hubungan silaturahim. Itu je. Wallahu a'lam. Al-Quran mendefinisikan orang-orang miskin dan fakir. Tak, orang miskin Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi, kisah Musa dan Khidir pecahkan kapal kan. Allah kata fa ammas safinatu fakanat limasakin. Adapun kapal kepunyaan orang miskin. Makna apa tu? Orang miskin memiliki. Cuma dia tak cukup. Dia memiliki, ada kapal, kadang-kadang ada kereta, kadang-kadang ada rumah, tapi tak cukup makan. Dan ulama kata orang miskin ni, katalah pendapatan dia 1,500, tapi perbelanjaan dia 2,000. Itu miskin lah tu. Tapi syarat dia perbelanjaannya sederhana. Kalau dia belanja boros, itu bukan miskin. Adapun fakir ni lebih teruk daripada miskin. Kalau orang miskin ada sesuatu, ada rumah ke, ada kerja ke, ada kereta ke. Tapi orang fakir ni kadang-kadang tak ada apa. Kereta pun tak ada, rumah pun tak ada, duduk bawah jambatan. Itu orang fakir. Kadang-kadang rumah ada tapi kerja tak ada. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Itu adalah orang fakir. Wallahu a'lam. Sultan maknanya hujah ataupun keterangan. Bagaimana dengan sultan negara kita? Tak, sultan negara kita diambil daripada perkataan itulah. Dia ada hujah. Hujah tu memberi kuasa kepada kita untuk buat apa saja. Maka begitu juga perkataan sultan diambil untuk diguna kepada orang yang ada kuasa. Dia boleh buat apa saja sebab dia ada kuasa mengikut peraturan yang ada. Wallahu a'lam. Kategori anak yatim ni berakhir anak yatim, definisi dia ialah pertama bapa dia mati, yang kedua dia belum balik. Kalau ada dua ni, anak yatim lah dia. Tapi kalau bapa dia hilang, tak mati,
dia bukan anak yatim. Ataupun bapa dia mati tapi dia dah baliklah umur 16 tahun, dia bukan anak yatim. Bukan anak yatim. Ataupun satu lagi, bapa dia memang nama yatim, dia tak akan jadi anak yatim. Macam mana dengan hadis ta'if tapi penceramah kata boleh kita amalkan? Senang je. Dia penceramah kata boleh amalkan hadis ta'if. Saya nak tanya penceramah dan nak tanya orang yang ikut penceramah ni. Banyak tak lagi hadis sahih yang kamu belum tahu? Jawapannya pasti banyak. Banyak tak lagi hadis sahih yang belum kamu amalkan? Jawapannya pasti banyak. Jadi logik akalnya antara yang sahih, yang pasti daripada Nabi, kalau kita beramal dengan ikhlas dapat pahala. Antara yang ta'if, yang belum pasti daripada Nabi, logiknya kita nak pilih yang mana? Ya Allah, kalau kita waras, kita akan pilih yang sahih. Kalau makanan, antara makanan yang baik dengan makanan yang kurang baik, kita pilih yang mana? Pastilah kita pilih makanan yang lebih baik. Walaupun makanan ni kurang baik, tapi halal. Kalau kita nak beli pakaian, antara yang baik dengan kurang baik, kita pilih yang mana? Kita pilih pakaian lebih baik. Kalau nak beli rumah yang lebih baik dengan rumah kurang baik, kita pilih mana? Kenapa dalam bab dunia kita pandai memilih yang terbaik, tapi dalam bab agama kita ambil yang dhaif, kadang-kadang yang palsu, sedangkan yang agama inilah kita nak bawa sampai ke akhirat. Yang dunia ni kita pilih terbaik, tapi kita akan tinggalkan akhirnya. Bila mati semua tinggal walaupun terbaik. Tapi agama kita nak bawa sampai akhirat, tapi kita pilih yang dhaif, yang lemah. Ya Allah, ruginya hidup. Wallahu a'lam. Tanya tadi kurang jelas tentang tutup cermin TV dan gambar di rumah yang ada mayat. Boleh Ustaz jelaskan? Memang kena tutup? Tak payah tutup. Saya nak bagi tahu amalan tu salah. Ada setengah rumah bila ada mayat dia tutup TV dengan kain, ada gambar dia tutup dengan kain. Amalan tu bukan daripada agama. Jadi tak perlu kita amalkan. Itu je. Kalau nak tutup TV, tutuplah sepanjang masa, bukan bila ada mayat je. Dalam surah apa tu? Surah Luqman diberi hikmah. Apakah hikmah? Hikmah ialah, kata ulama, ialah kefahaman agama. Tidak ada yang paling hikmah, tidak ada yang paling bermanfaat kepada manusia melainkan kefahaman agama. Bagaimana Nabi kata dalam satu hadis, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak dia jadi baik, Allah bagi apa? Allah bagi tafaqquh fid din. Jadi Luqman menjadi hebat sehingga Allah rakam kisah dia dalam Quran. Allah namakan surah itu dengan namanya walaupun dia bukan Nabi. Sebab apa? Sebab dia ada at-tafaqquh fid din ataupun dinamakan al-hikmah. Dan Allah sebut juga dalam surah Baqarah, wa man yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah oleh Allah, dia sebenarnya telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Jadi carilah hikmah untuk mendapat kebaikan yang banyak. Wallahu alam. Apa makna sebenar sambung silaturahim? Sambung silaturahim makna kita dengan pak cik kita. Kita tak bertegur dengan dia 2-3 bulan sebab ada masalah peribadi. Itu putus. Jadi sambung apa dah? Kita pergi jumpa dia, minta maaf, bagi salam apa semua dan balik hubungan macam biasa. Itu sambung. Adapun hubungan dah okey, kita pergi ziarah pakcik kita yang tak ada masalah pun, itu bukan sambung, itu mengeratkan hubungan. Jadi jangan salah faham. Sambung ialah hubungan yang dah terputus. Kalau ziarah yang dah okey, itu dipanggil mengeratkan lagi. Wallahu alam. Mengapa pemuda kafir lari ke gua? Sebab bila dia beriman kepada Allah, raja dia panggil dan raja bagi pilihan pada pemuda kafir ni. Pilihan pertama, kamu murtad, balik pada agama asal. Kamu bebas. Pilihan kedua, kalau tak murtad, kamu akan dibunuh. Jadi raja bagi masa pada pemuda ni 7 orang supaya berfikir dan buat keputusan. Buat pilihan antara dua ni. Tapi bila pemuda ni balik, bincang sama-sama dia ambil pilihan ketiga. Yang bukan diberi oleh raja. Pilihan ketiga apa dia? Dia murtad pun tak, dibunuh pun tak, iaitu lari.
lari nak selamatkan diri, dan lebih penting lari nak selamatkan iman. Dia pergi ke gua. Wallahu alam. Bolehkah baca Sayyidul Istighfar? Memang tak. Sayyidul Istighfar ni disunatkan baca doa ketika zikir pagi dan zikir petang. Jadi adapun selepas salat fardu tak disunatkan. Cukup siapa baca waktu pagi, zikir ketika zikir pagi, dan siapa baca ketika zikir waktu petang, cukup. Sebab Nabi kata apa? Kalau dia baca pagi dah yakin dia mati tengah hari, insya-Allah masuk syurga. Kalau dia baca waktu petang, dia mati petang ke ataupun malam, dengan penuh yakin, maka dia akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, cukup Pasal tutup cermin, dah kan? Tabung gulam, nombor akaun. Bagi dia. Bagaimana nak Bagaimana nak menyatakan pada orang yang memandang enteng pada solat? Contoh, bila kita ingatkan untuk solat, dia akan kata solat pun belum tentu dapat masuk syurga. Bagi tahu dia. Dia kata solat pun belum tentu masuk syurga. Tapi kalau tak solat, confirm masuk neraka. Nak pilih yang mana? Kalau solat belum tentu masuk syurga. Tapi kalau tak solat, confirm masuk neraka. Anda nak pilih yang mana? Bukan solat je yang boleh buat kita tak solat. Sebab tu Nabi kata soalan pertama akan ditanya di akhirat ialah solat. Soalan pertama. Mana kalau solat dia betul, khusyuk, diterima, lepas. Semua amalan lain akan ikut solat. Tapi kalau solat dia tak betul, bukan tak solat. Yang tak solat confirm masuk neraka kalau tak bertaubat. Kalau dia solat tapi tak betul, tak khusyuk, tak diterima, semua amalan lain tertolak. Jangan main-main dengan solat. Sebab tu yang saya sebut tadi surah Mudassir, bila ahli syurga tanya ahli neraka, kenapa kamu masuk syurga? Jawapan pertama, sebab tak solat. Kerana tak solat. Dia tak kata bukan sebab tak bagi zakat, sebab tak puasa, tak. Sebab tak solat, sebab utama masuk neraka. Jadi solatlah, jangan tinggal solat. Apa makna amalan mazhab? Apa tu? Isna Asy'ari? Syiah? Amalan mazhab Isna Asyara. Dan Syiah ni ada mazhab 12. Syiah ada mazhab 12. Isna Asyara tu makna 12. Dan semuanya menyimpang daripada Islam. Boleh kita beramal dengan maksurat? Boleh. Tapi dia bercampur dengan hadis ta'in. Yang terbaik kita amalkan buku zikir pagi petang yang kami dak jual tu. Buku zikir pagi dan petang. Tinggalkan maksurah, ambil yang lebih baik, iaitu buku zikir pagi dan petang. Ayat manzil adalah potong surah. Dari 15 ke 20 surah disambung baca untuk buat. Tak ada, tidak ada dalil. Wakaf baru. Kalau pakaian terkena arak, boleh batal tak solat? Ada ulama mengatakan arak tu adalah bukan setakat haram diminum, tapi ia adalah najis. Jadi bila najis dia kena basuh lah. Kalau solat juga, solat tidak sah. Wallahu alam. Amalan tak boleh makan semasa mayat di rumah tu bukan amalan disuruh. Ya. Tak boleh makan masa mayat ada di rumah. Tak betul. Makan ni kena makan bila lapar, walaupun ada 10 mayat. Apakah sunnah Nabi tentang puasa sunat? Puasa Isnin Khamis ataupun puasa hari-hari? Ya, puasa sunat selain pada puasa Ramadan. Selain pada puasa Ramadan, semuanya puasa sunat. Puasa 6 Syawal, puasa Isnin Khamis, puasa hari putih 13, 14, 15, puasa 10 awal Zulhijjah, puasa 9, 10 Muharram, itu semua dikira puasa sunat. Wallahu a'lam. Kenapa tak ada situ? Lain. Bolehkah kahwin 69? Iaitu bapa kahwin dengan anak, anak kahwin dengan
Mak. Boleh tapi haram. Hukumnya haram. Dia zaman jahiliah, ada kahwin dengan bapa, ada kahwin dengan anak. Kemudian bila datang Islam, Islam mengharamkan perkahwinan antara adik-beradik ke ataupun anak dengan mak. Hukumnya haram. Mana? Tak ada. Betul. Salam Ustaz, ketika sujud di dalam solat, bolehkah kita baca boleh, tak ada masalah. Boleh. Bagaimana cara kita nak mengamalkan zikir dengan menyebut nama-nama Allah Asmaul Husna? Tak. Nama Allah Al-Asmaul Husna bukan untuk dizikirkan. Tidak ada dalil Nabi ke para sahabat berzikir menggunakan nama Al-Asmaul Husna. Tidak ada dalil. Yang ada dalil daripada Quran ialah Allah kata walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah ada nama-nama yang baik, maka berdoalah kepada Allah menggunakan nama-nama Allah. Jadi menggunakan nama Allah bila? Bukan untuk berzikir, tapi untuk berdoa. Contoh kita nak berhajat pada rezeki, gunalah nama Allah Ya Razzaq, kemudian berdoa. Jangan zikir. Jangan Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, tapi tak minta. Macam kita minta panggil suami lah. Bang, 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 bang. Suami kita tanya apa? Bang, 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 bang. Jadi bila sebut nama Allah, kena ada sebab. Sebab apa nak minta? Sebab itulah tidak ada hadis yang Nabi dan para sahabat berzikir menggunakan nama Allah. Wallahu a'lam. Antara wasiat dan faraid, mana kita perlu ikut? Tak, wasiat bila harta tu masih menjadi hak kita dan kita masih hidup. Kemudian wasiat itu hanya boleh diberi kepada bukan pewaris. Kalau nak wasiat pada anak kita tak boleh, sebab dia akan mewarisi harta kita. Jadi wasiat ni kita bagi masa harta tu masih milik kita. Yang kedua, kita bagi masa hidup. Yang ketiga, jangan wasiat kepada bukan kepada pewaris kita. Dan yang keempat, wasiat tak boleh lebih daripada 1/3 daripada harta kita. Kalau 2/3 dah jadi haram. Okey? Faraid ni kita tak boleh buat apa? Sebab itu bukan harta kita. Bila kita mati je, harta kita semua jadi hak orang lain. Barulah difaraidkan. Faraid kita tak boleh masuk campur. Sebab apa? Sebab kita dah mati masa tu. Baca surah Al-Mulk dan surah Sejadah tiap malam, dalilnya sahih ataupun dhaif. Okey, pasal hadis Nabi baca surah Al-Mulk dan surah Sejadah setiap malam, ada ulama ada kata sahih, ada ulama ada kata dhaif. Tapi pendapat yang paling kuat ialah dhaif. Baca dua surah ni, Al-Mulk dengan Sejadah, kata Syekh Mustafa Al-Adawi, itu adalah dalil yang dhaif. Tapi kalau kita nak baca saja-saja nak baca, tak salah. Cuma jangan menganggap itu daripada Nabi. Wallahu a'lam. Bolehkah perempuan yang sedang haid duduk dalam masjid? Ada berselisih pendapat. Kalau dah selisih, elakkan. Tak payah duduklah. Tak payah duduk. Pergi duduk kat shopping mall. Kalau haid, kalau ikut mazhab Syafi'i tak boleh duduk. Jadi jangan buat benda yang menyalahi pendapat walaupun ada perbezaan pendapat. Yang kedua, perbuatan yang menimbulkan perbalahan, pergaduhan, tak payah buatlah. Duduk kat rumah aja. Kalau kita nak baca zikir ke apa ke, zikirlah di rumah. Kalau pakai mazhab Bukhari, boleh pegang dan baca Quran. Dia tak ada mazhab Bukhari. Mazhab Bukhari tak ada. Nasib Bukhari ada. Dia sebenar, jangan kita panggil itu mazhab Bukhari. Imam Bukhari bagi dalil hujah daripada Quran dan hadis yang menyatakan wanita yang uzur boleh sentuh dan boleh baca Quran. Bukan pendapat dia. Jadi kenapa kita nak namakan itu mazhab Bukhari? Bukan. Salah tu. Imam Bukhari berhujah dengan hujah daripada Quran dan hadis. Saya pun baca. Jadi pendapat Imam Bukhari berdasarkan hujah
dalil bahawa wanita yang uzur boleh sentuh dan boleh baca Quran. Bukan pendapat dia, tapi apa yang disimpulkan daripada dalil-dalil berquran dan hadis. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan ratib al-atas? Bolehkah kita beramal? Saya tak tahu ratib al-atas ke ratib al-bawah ke, saya tak pasti. Yang saya tahu ialah zikir yang diajarkan oleh Nabi kita SAW. Terlalu banyak zikir-zikir yang Nabi ajarkan. Lepas solat, zikir lepas solat, zikir dalam solat, zikir pagi, zikir petang, zikir doa dalam setiap peristiwa. Nak keluar masuk rumah, nak keluar masuk tandas, nak bangun tidur, nak tidur, kemudian nak pakai baju, bila hujan, bila petir. Semua sahih daripada Nabi. Amalkannya tu, sebab itu pertama, sahih. Yang kedua, kita diperintah oleh Allah, taatlah pada Allah dan taat pada Rasul. Bahkan Allah kata, man ata'ar Rasul, faqad ata' Allah. Siapa yang taat pada Rasul, sebenarnya dia telah taat pada Allah. Jadi ratib al-atas ni saya tak tahu. Tapi yang saya tahu dia bukan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Kisah dua pekebun dalam surah Al-Kahfi adalah sejenis perumpamaan ataupun kisah sebenar. Tak. Saya nak betulkan fakta. Bukan kisah dua pekebun. Salah tu. Sebenarnya kisah seorang pekebun. Kisah seorang pekebun yang ada dua kebun dengan kawannya yang beriman tapi miskin. Bukan dua pekebun. Seorang pekebun yang memiliki dua kebun dengan kawannya yang beriman tapi miskin. Dan kisah itu betul-betul berlaku, bukan perumpamaan. Kisah itu betul-betul berlaku. Macam mana Allah membuat kisah yang lebih kurang lengkap lah, tapi itu hanyalah sebagai perumpamaan. Tak, kisah itu adalah benar-benar berlaku. Pandangan rumah yang ada kematian tak boleh sediakan makanan untuk tetamu. Tak digalakkan. Tak digalakkan. Sebab Nabi kata, orang yang keluarga yang ada kematian, dia tengah bersedih. Jadi, jangan kita menambahkan kesedihannya, jangan kita menambahkan bebanannya dengan menyuruh ataupun memaksa mereka menyediakan makanan kepada orang yang tak sedih. Tak masuk akal kan? Orang tengah kematian suami yang dah lama bersama dengan dia, tiba-tiba tetamu datang, kena jamu pula tetamu yang tak sedih. Kawan tu masa suami hidup pun tak pernah jamu orang, tiba-tiba suami mati nak jamu orang pula. Jadi amat tak masuk akal. Jadi tak boleh, bukan tak boleh langsung, tapi tak digalakkan. Yang disuruh oleh agama ialah orang yang jiran-jiran ataupun orang yang tak ada musibah tu, itulah buat makanan dan hantar pada keluarga si mati. Wallahu a'lam. Dah. Okey, kita tutup dengan kelas kita akan datang ialah hari Isnin pukul 10.30. Pukul 10.30. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.